السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah wa syukru lillah. Yang dimati dan dikasihi Tuan Imam, Pegawai Masjid, pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, tuan-tuan muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi peluang lagi kepada kita untuk terus menjalani kehidupan dan untuk kita terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita dapat diberi peluang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya, yang mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama sekali perintah-perintah yang wajib yang tidak patut kita tinggalkan. Dan antara perintah yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Islam ialah mendirikan solat. Dan perintah mendirikan solat ini adalah perintah yang tidak boleh diingkari, kerana bila sesiapa yang mengingkarinya maka dia akan berada dalam masalah yang sangat besar dalam kehidupannya di dunia, lebih-lebih lagi di hari akhirat nanti. Dan cara yang terbaik untuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ibadah solat, terutama sekali perintah solat yang wajib, perintah solat fardu, ialah dengan kita mengikuti jejak langkah petunjuk daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak solat diperintahkan, diwajibkan, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bagaimana contoh ibadah solat itu didirikan, iaitulah dengan baginda sentiasa melazimkan diri untuk hadir solat berjamaah, walau di mana sahaja, walau ke mana sahaja baginda pergi, walau di dalam pemusafiran, baginda akan tetap mendirikan solat fardu secara berjamaah. Dan walaupun dalam keadaan baginda gering ataupun sakit yang hampir membawa kepada ajalnya, baginda turut meminta para sahabat supaya memapah baginda membawa ke masjid untuk solat berjamaah. Begitu beratnya keadaan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada umatnya bagaimana seharusnya solat itu didirikan dan bagaimanakah seharusnya solat itu diperlakukan oleh umat baginda, yang sudah pastilah bila dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ianya mengandungi banyak kebaikan-kebaikan yang sudah pasti akan diperolehi oleh orang yang mengamalkannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam suasana berperang dengan COVID-19, dan kita perlu ingat bahawa kita masih belum menang. Dan oleh kerana kita masih belum menang, maka kita perlu mengikuti peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh pihak yang berwajib, yang sudah pasti untuk kebaikan-kebaikan pada kita. Sebab itulah tuan-tuan, sebagai ahli jemaah masjid, kita perlu sentiasa mengingatkan diri kita dan saudara-saudara kita, sahabat handai kita, supaya sentiasa bersedia, sentiasa membawa bekalan-bekalan untuk kita singgah di mana-mana masjid untuk kita solat. Ya, kerana apa? Dalam suasana hari ini, dalam keadaan hari ini, ya, ada setengah-setengah masjid yang betul-betul strict tentang SOP, ya, tak bawa sejadah ataupun tidak pakai mask, solat di luar, tak boleh masuk ke dalam masjid solat bersama dengan jemaah di dalam masjid. Ada tuan-tuan. Bahkan di Selangor, kita dikhabarkan bahawa di Selangor, walaupun ahli jemaah tetap masjid tuan-tuan, ya, datang tak lupa bawa sejadah, kena halau balik tuan-tuan. Ya, tak pakai mask, kena halau balik. Walaupun ahli jemaah tetap masjid, memang dah tiap-tiap waktu datang, tapi bila lupa tuan-tuan, sebab itulah, ya, ketika ini kita perlu sangat tuan-tuan mempersiapkan sejadah berada di dalam kereta kita, sentiasa ada dalam kereta. Kalau tidak sejadah pun tuan-tuan, paling tidak kain ridak tu boleh kita buat bentang untuk solat, menggantikan sejadah. Mask memang kena ada semua lah. Tambah pula dah dikuasakan 1 hari bulan baru ni, ya, orang yang siapa yang tidak memakai mask di tempat awam akan dikenakan kompaun RM1,000. Ya, yang persoalan kepada kita ialah kita takut RM1,000 ke takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada setengah orang RM1,000 tak jadi hal pada dia, ya. Tapi tuan-tuan, ya, ini yang perlu kita
perhatikan, perlu kita fikirkan, ya, ketakutan kita yang sebenar dengan hadirnya COVID-19 ini, ya, kepada siapa sebenarnya? Ya, kita takut pada siapa? Takut kepada COVID-19 ke, ataupun takut yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah nak mendidik kita sebenarnya, tuan-tuan. Ya, dengan kehadiran COVID-19 ini, Allah nak mendidik kita supaya kita menjadi umat Islam yang tahu siapa yang lebih berhak ditakuti. Ya, ataupun dalam erti kata lain, untuk kita lebih meningkatkan lagi sifat takwa yang ada dalam diri kita. Walaupun kita dah setiap minggu dipesan oleh khatib di atas mimbar, ya, tetapi maklumlah tuan-tuan, kita selalu lupa, selalu terlalai, ya, tambah pula dengan musuh-musuh yang ada di sekeliling kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam tempoh PKPP ini, ya, SOP untuk kuliah sehingga masuk waktu isyak sahaja. Kalau sebelum ini kita boleh anjak sikit, lebih sikit, ya, 10 minit, 15 minit. Ya, tapi PKPP ni kita kena ikut SOP lah, tuan-tuan. Sampai masuk waktu kita berhenti, insya-Allah. Jadi insya-Allah malam ini kita akan sambung lagi, tuan-tuan, perbincangan. Tak sampai lagi suku pun kitab yang kita bincangkan ini, ya, kitab Tanbihul Mughtarrin, ataupun peringatan orang terpedaya, yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata pengarang kitab, kita sambung bagi yang ada kitab muka surat 16. Kata pengarang kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah taala, Salim bin Abi Ja'di rahimahullahu taala berkata, aku telah dibeli oleh tuanku seharga 300 dirham. Maknanya asalnya Salim bin Abi Ja'di ni dia seorang hamba, kemudian tuan dia beli dengan harga 300 dirham. Setelah dibeli oleh tuan dia dengan harga 300 dirham, maka dia kata, kemudian aku menyibukkan diri untuk menuntut ilmu. Ya, lebih kurang setahun lamanya, setahun dia menuntut ilmu, datanglah seorang khalifah mengunjungiku, maka aku pun tidak membukakan diriku untuknya. Ya, Allahu Akbar, tuan-tuan. Ya, kita sedang membincangkan berkenaan dengan, ya, perkara yang keempat, ataupun akhlak yang keempat para ulama salaf, iaitulah ikhlas dalam beramal. Ya, panjang juga perbincangan dalam perkara yang keempat ni, ikhlas dalam beramal. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana ikhlas ni suatu perkara yang sangat sukar untuk diterjemahkan, sangat sukar untuk kita nampak. Ya, bahkan kita sendiri kadang-kadang tak tahu yang kita ni ikhlas ke tak. Allahu Akbar. Ya, jadi Salim bin Abi Ja'di ni dia tak nak terganggu tumpuan dia dalam menuntut ilmu, maka dia tidak membenarkan dirinya untuk ditemui oleh khalifah itu. Dia tak nak jumpa dengan khalifah. Ni khalifah datang nak jumpa dia, ya, tapi dia tak nak. Sebab apa? Sebab dia menyibukkan diri dia dengan menuntut ilmu. Dia tak nak terganggu. Seterusnya Imam Sya'bi rahimahullah ta'ala berkata,
antara adab para ulama adalah jika mereka mengetahui maka mereka akan mengamalkannya. Ini adab yang penting bagi seorang ulama, seorang alim yang mempunyai ilmu, iaitu mereka akan mengamalkannya, mengamalkan ilmu mereka yang ilmu yang mereka miliki. Maka apabila mereka mengamalkannya, mereka akan menyampaikan kepada manusia. Maknanya belajar ilmu, dapat ilmu, amal dulu terlebih dahulu. Ya, amal ilmu itu kemudian sampaikan kepada manusia. Tetapi tuan-tuan, zaman kita hari ini perlu kita melihat bahawa keadaan masyarakat yang tidak begitu gairah kepada ilmu agama, maka para penuntut ilmu agama ini mereka tidak perlu menunggu sehingga habis belajar betul. Sehingga habis belajar, kawan tak habis belajar lagi, kawan tak boleh lah mengajar. Tak tuan-tuan, ya, kena terjun ke tengah masyarakat untuk menyampaikan ilmu setakat yang kita dapat, setakat yang kita ada dan kita amalkan. Ya, yang kita ada tapi tak amal, boleh juga nak ajar tuan-tuan, tapi nya supaya kita dapat semangat untuk beramal. Ya, tapi yang pentingnya ialah, sebab setengah-setengah orang ada dia kata, kawan tak habis belajar lagi, tak boleh nak mengajar orang. Ya, jadi tidak patut sepatutnya begitu. Paling tidak tuan-tuan, ya, orang yang belajar ilmu ini mereka boleh menyampaikan sekadar yang ada, sekadar yang mereka faham, ya, sekadar yang mereka amalkan. Paling tidak dia ajak orang beramal seperti mana dia beramal, ya. Itu paling tidak. Sebab ada di kalangan dalam masyarakat kita yang beralasan, macam-macam alasan untuk tidak mahu mengajar, malu, tak biasa dan sebagainya, ya. Jadi bila mengajar ni tuan-tuan, duduk depan ni kena biasakan. Kalau tak biasa tuan-tuan, sampai bila nak boleh? Ya, sampai bila nak boleh duduk depan ni mengajar? Ya, sama juga dengan nak mengajar mengaji. Mengajar Quran. Ya. Kita buat di rumah kita untuk budak-budak dekat-dekat kawasan rumah kita. Kalau kita tak mulakan tuan-tuan, mungkin masa kita mulakan itu, yang ikut, yang datang untuk belajar mungkinlah 2-3 orang je. Tapi kalau kita tak mulakan, terus tak ada budak datang belajar. Ya, macam mana kita nak mengasah ilmu kita tu? Itu paling tidaklah tuan-tuan, ya. Maka apabila manusia telah menyibukkan diri, mereka pun akan pergi. Apabila mereka telah pergi, maka manusia pun akan mencari mereka, dan jika manusia mencari mereka, maka mereka pun akan lari ketakutan disebabkan fitnah yang bakal terjadi pada agama mereka nanti. Ni kata Imam Asy-Sya'bi. Jadi orang yang belajar, para ulama, orang yang belajar ilmu agama, dia semestinya mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Selain daripada mengamalkan ilmu yang dipelajari, dia perlu mengambil tugas para nabi dan rasul, iaitu tabligh, menyampaikan. Tak sampai sikit, banyak sikit, setakat yang termampu, setakat yang tahu, setakat yang telah diamalkan. Ya, okey. Kenapa? Kerana bila tidak disampaikan, maka manusia akan sibukkan diri mereka dengan perkara-perkara yang lain. Sedangkan tuan-tuan, kita tengok di tempat kita ni, tiap-tiap malam ada kuliah. Tiap-tiap malam ada kuliah maghrib. Ya? Setengah-setengah tempat tu
malam lagi, subuh lagi pun ada, tiap-tiap subuh ada kuliah maghrib, kuliah subuh. Ya. Tetapi inilah keadaannya bila manusia menyibukkan diri mereka dengan perkara lain selain daripada ilmu yang wajib mereka pelajari. Dalam sebuah hadis dikatakan, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ahu Allahu bi'ilmihi, atau kama qala, azab yang sangat pedih menimpa manusia pada hari kiamat adalah manusia yang tidak mengamalkan ilmunya. Tuan-tuan, ya. Ini hadis ini berat kepada orang yang berilmu, orang yang ada ilmu. Ya, maknanya kalau seorang, minta maaf sebutlah tuan-tuan, ya. Seorang ustaz, ya, ataupun seorang imam, seorang bilal di masjid. Kita tengok tuan-tuan, dalam masyarakat kita ada imam, ada bilal yang hanya datang solat berjemaah di masjid time dia bertugas je. Time dia tak bertugas, entah ke mana-mana tak tahu. Tapi mungkinlah kita boleh berbaik sangka, ya, mungkin dia solat di tempat lain, di surau ataupun di masjid lain, ya. Tapi yang kita sedihnya tuan-tuan, ada imam bilal yang bila dia tak bertugas, bukan masjid ni tuan-tuan, ya, minta maaf sebutlah, bukan masjid ni, ya, bila dia tak bertugas, sedangkan dia duduk, ya, dalam kuartus di dalam kawasan masjid, dia tak datang solat berjemaah di masjid. Ini masalah tuan-tuan, ya. Begitu juga kita tengok tuan-tuan di kalangan ustaz-ustaz, para asatizah, ya. Bila dia tak ada, bukan time dia berkuliah, bukan perintah dia berkuliah, ya, dia tak mari masjid. Ini masalah juga tuan-tuan, ya. Hak yang datang tu alhamdulillah, ya, walaupun tak berkuliah, walaupun free, tak ada apa-apa, maka datang untuk solat berjemaah, tak ada masalah, ya, maknanya mengamalkan ilmu yang dia ada. Tapi yang kita sedihnya bila dia ada ilmu tapi solat berjemaah pun tak datang. Ini masalah tuan-tuan, ya. Sepatutnya mereka di kalangan ustaz-ustaz, mereka yang berilmu ini, ya, membimbing masyarakat, bukan sekadar berada duduk di depan ni je, ya. Ini setengah-setengah tempat memang sangat perlukan kepada golongan ustaz ni, ya, sebab kadang-kadang tok imam tak ada, jadi yang kena ke depan ustaz lah. Dah. Ni dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, sayati 'alan nasi zamanan yakunu ibadahum juhalan wa ulama'uhum fasaqan, atau kama qala, maksudnya akan datang pada akhir zaman nanti manusia yang jahil dan para ulama yang fasik. Nauzubillah tuan-tuan, ya. Ini Nabi SAW sebut, maknanya akan berlaku. Mungkin berlaku di zaman kita ataupun tak berlaku, wallahu alam. Tapi yang kita tengok ada ke arah ini dah. Ada, ya. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, ramai manusia yang tidak merasakan diri mereka jahil. Mereka rasa mereka, ya, dah cukup ilmunya, dah ada ilmu. Sedangkan kita melihat tuan-tuan berdasarkan pemerhatian, ya, pemerhatian saya di masjid-masjid, di surau-surau, ya, tempat kuliah dan sebagainya, tempat kita singgah, sebenarnya tuan-tuan ramai di kalangan masyarakat kita yang masih tidak sempurna dari sudut solatnya. Bila kita tengok
perbuatan pelakuan solatnya kita tahu dah ini gaya macam tak belajar. Dari sudut pelakuan dia, ya, dari sudut cara mengangkat takbiratul ihramnya, ya, dari sudut cara berdiri betulnya, dari sudut rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk antara dua sujudnya, duduk tahiyat akhirnya. Kita tahu, kita boleh perhatikan orang ni belajar ataupun belajar sekerat saja, ataupun tak belajar. Ya, sebab apa? Kalau belajar sudah tentulah dia akan melakukan setiap perbuatan yang zahir daripada rukun-rukun solat dengan sempurna. Sebab dalam rukun-rukun solat itu tuan-tuan, setiap satu rukun solat itu dia ada syarat-syarat dia. Ada syarat sempurna dan ada syarat sah setiap satu rukun itu. Jadi kena tahu, kena ada, ya, ilmu tentang syarat-syarat ini. Kalau tidak, memang kita tidak akan sempurna melaksanakan ataupun melakukan syarat-syarat dalam ibadah solat tersebut. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, sesiapa yang berfatwa atas problem yang dihadapi masyarakat tanpa ada pembatasan dan penelitian terlebih dahulu, bererti ia telah mencampakkan dirinya ke dalam api neraka. Nauzubillah tuan-tuan, ya. Biasa orang yang berfatwa ni, ya, orang yang berilmu lah, orang ada ilmu. Tetapi di tempat kita ni tuan-tuan, ya, yang boleh, yang berautoriti untuk mengeluarkan fatwa hanyalah institusi mufti, jabatan mufti ataupun majlis fatwa kebangsaan. Ya, majlis fatwa kebangsaan ni di peringkat kebangsaan. Ya, adapun di negeri-negeri, jabatan mufti. Ya, dan mereka ini tuan-tuan mengeluarkan satu-satu fatwa bukan ikut dan je tak. Ada berdasarkan kajian-kajian, ada pakar-pakarnya. Sebagai contoh, ya, yang berkaitan dengan COVID-19 ini, ya, kenapa mengikut SOP-nya begini, ya. Ini tuan-tuan bukan ini berdasarkan pada nasihat daripada Kementerian Kesihatan yang berkait dengan penyakit ni. Ya, kenapa kita kena ikut SOP? Ya, tapi masalahnya tuan-tuan dalam masyarakat kita, bila datang ke masjid solat berjemaah ataupun datang untuk solat, ya, dia seolah-olahnya macam susah nak ikut SOP. Tapi bila pergi pasar raya, pergi tempat pusat membeli belah, pergi tempat-tempat untuk berhibur, ambil angin dan sebagainya, tepi-tepi pantai dan sebagainya, terpaksa kena ikut juga. Tak nak masuk pasar raya sebagai contoh, ya, ada pasar raya tuan-tuan tak pakai mask, dia tak bagi masuk, tak bagi masuk. Tapi sebab apa? Sebab kita nak beli keperluan, kenalah pakai. Nah, untuk keperluan makanan kita, rumah tangga kita, nak masuk kena pakai lah. Tapi bila masjid, kadang-kadang tuan-tuan, saya tak tengok tempat lain lah, tengok di masjid tempat saya bertugas, ya, dia ambil mudah je, dia ambil mudah. Ni masalah, dia banding pula dengan tempat lain. Dia kata, itu kat sana tu tak payah bawa sejadah apa. Ni pening pula tuan-tuan. Patutnya dia kena ikut peraturan ataupun yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkenaan, pihak yang berwajib di setempat yang dia berada. Macam kita sebut tadi, ya, macam di Selangor, memang tuan-tuan, ya, walaupun jemaah tetap tak cukup SOP dia, kena halau balik solat Jumaat terutamanya. Ni baik. Beliau juga berkata,
Ya, kata Ibnu Mas'ud juga, janganlah kamu menjadi orang yang selalu mencari ilmu daripada para ulama sedangkan kelakuan seperti orang yang bodoh. Ya, kita cari ilmu dengan ulama, tapi kelakuan kita macam kelakuan orang bodoh. Kita nak cari ilmu, nak belajar ilmu, tuan-tuan, ya, seperti mana yang kita pernah sebut sebelum ini, ya, orang yang belajar ilmu itu ialah orang yang ada cukup kelengkapan untuk belajar. Macam anak-anak kita pergi sekolah. Anak-anak kita pergi sekolah, kalau tak bawa buku, kenapa tuan-tuan? Kena denda, keluar kelas. Ataupun paling tidak kena macam-macam denda lah, tuan-tuan. Ya? Kalau dulu zaman saya sekolah dulu, tuan-tuan, tak bawa buku sekolah, ya, kena cubit perut. Kena cubit perut, tuan-tuan. Zaman sekarang ni jangan cubit perut. Tak. Cubit perut, selesai lah, tuan-tuan. Ya? Nak pula ada kesan, selesai. Jumpa di mahkamah pula. Ni letih ni, tuan-tuan. Ya? Zaman sekarang sudah semakin manja berbanding dengan zaman kita belajar dulu. Ya? Sudah semakin manja. Ini masalah, tuan-tuan. Ya? Seolah-olahnya anak-anak kita hari ini tak boleh disentuh langsung, walaupun buat salah. Ini masalah. Ya, mak ayah mudah sensitif. Ya, okey. Telah sampai berita kepada kami bahawa Nabi Isa alaihissalam berkata, ini kata Ibnu Mas'ud, ilmu yang banyak bukan bererti semuanya bermanfaat, dan banyaknya para ulama bukan bererti semuanya pintar. Ya, baik, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita melihat dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kitab Bidayatul Hidayah, kemudian kitab Bidayatul Hidayah itu juga diterjemahkan melalui oleh seorang ulama Nusantara, Syekh Abdul Samad Al-Falembani, dengan tajuk kitab dia Hidayatus Salikin. Di awal perbincangan kitab itu, dia mengambil kata-kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu berkenaan dengan ilmu yang bermanfaat. Ada beberapa perkara yang disebut oleh Imam Al-Ghazali berkenaan dengan ilmu yang bermanfaat. Itu ilmu yang macam mana? Antaranya, ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menjadikan orang yang belajar ilmu itu orang yang semakin kuat takwanya, semakin tinggi takwa dia. Selain daripada itu, ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang menjadikan seseorang itu lebih menjauhkan diri dia daripada dunia yang tidak bermanfaat bagi dia, dan dia lebih mendekatkan dirinya kepada akhirat. Ya, ada beberapa lagi lah, tuan-tuan. Itu sekadar contoh. Ibrahim bin Utbah rahimahullah ta'ala berkata, manusia yang merasa sengsara pada hari kiamat adalah orang alim yang membanggakan ilmunya di depan manusia. Ya, dia berbangga dengan ilmu dia. Tapi tuan-tuan kena tengok, ya, ustaz-ustaz yang mengajar di depan kita ni, ustaz-ustaz, tok-tok guru yang mengajar depan kita ni, ya, bukan nak membanggakan ilmu. Kita kena tengok dari satu sudut, iaitu mereka nak menyampaikan ilmu, nak berkongsi ilmu, ya, nak supaya kita faham tentang firman-firman Allah, tentang hadis-hadis Nabi SAW, dan tentang kata-kata para ulama. Ya, bukan semua yang nak berbangga dengan ilmunya. Ya. Tapi mungkin ada
Kita tak tolak kemungkinan mungkin ada, tapi mungkinlah kita boleh kata segelintir sahaja, yang bukan semua. Dan kebanyakannya kita tengok memang ustaz-ustaz, tok-tok guru yang mengajar adalah mereka yang ikhlas dengan ilmu mereka. Mereka nak sampaikan kepada ahli jemaah. Mereka nak memberi kefahaman kepada ahli jemaah supaya dapat beramal dengan betul, supaya dapat meningkatkan amalan, supaya dapat memperkukuhkan akidah tauhid, keimanan mereka, supaya dapat sama-sama memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, orang yang paling aku takutkan antara manusia adalah orang pintar berbicara sedangkan hatinya tidak mengetahui apa-apa. Ini kata Sayyidina Umar. Takut, yang paling Sayyidina Umar kata yang paling dia takut ialah orang yang pandai bercakap, tapi hati dia tak tahu apa-apa pun. Hati dia kosong, tak tahu benda yang dia cakap. Hari ni kita tengok tuan-tuan, ramai orang pandai bercakap, bam cakap itu, cakap ini, sampai kadang-kadang percakapan dia itu boleh merosakkan iman dia daripada kata-kata dia tu, boleh memutarbelikkan fakta. Ini masalah, ini yang ditakuti oleh Sayyidina Umar. Lebih-lebih lagi kalau orang yang bercakap itu orang yang ada kedudukan ataupun ada pengaruh. Masya Allah tuan-tuan. Hari ni kita boleh tengoklah tuan-tuan, secara langsung di parlimen dan sebagainya. Kita boleh tengok, kita boleh menilai bagaimana perdebatan ataupun perbincangan ataupun ucapan-ucapan yang ada di parlimen itu hari ni. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala berkata, dipanggil ilmu dengan amal, maka jika ia menjawabnya, nescaya ia akan datang, dan jika ia tidak menjawab, nescaya ia akan pergi. Sebab itulah tuan-tuan, kita tengok dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak ayat yang menggandingkan antara iman dan amal. Iman gandingannya ialah amal. Kenapa? Seseorang yang mengaku beriman tetapi tidak beramal, dia belum dikira sebagai seorang yang beriman. Kenapa? Amal itu adalah tanda seseorang itu beriman. Bukti seseorang itu beriman, bukan sekadar dakwaan. Kalau dakwaan, ramai orang boleh dakwa, kawan beriman, tapi tengok tuan-tuan, masjid tak pernah nampak pun. Contoh, kawan beriman tapi nya cakap kotor sokmu, ni masalah juga tuan-tuan. Jadi iman dan amal dia perlu seiring, perlu seiring dalam kehidupan seseorang manusia, seorang umat Islam itu. Jadi bila dipanggil, dia kata Sufyan Ats-Tsauri, bila dipanggil ilmu dengan amal, jika dia jawab, dia akan datang. Jika tak jawab, maka dia akan pergi. Iman dan amal ini, ilmu dan amal ini akan pergi. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala berkata, seseorang senantiasa berilmu jika ia menduga di tempat tinggalnya masih ada orang yang lebih baik daripadanya, dan jika ia menduga bahawa ia adalah orang yang paling berilmu, nescaya ia digolongkan sebagai orang jahil. Ini pelik juga tuan-tuan. Dia kata seseorang sentiasa berilmu
jika dia merasa bahawa di tempat tinggal dia masih ada orang yang lebih baik daripada dia. Mana ada orang yang lebih tinggi lagi ilmu daripada dia. Dan jika dia merasakan bahawa dia adalah orang yang paling berilmu, maka sebenarnya dia kata dia adalah tergolong dalam golongan orang yang jahil. Dia rasa dia lah orang yang tinggi ilmunya, orang lain semua rendah, orang lain semua tak ada ilmu dan sebagainya. Ya? Sebab itulah antara perkara yang penting, sifat yang penting ada pada seseorang yang berilmu ialah tawaduk, ya, merendah diri, ya, ataupun sifat mahmudah yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat tawaduk. Seorang yang berilmu perlu ada sifat tawaduk ini, ya, sifat merendah diri, sifat tidak meninggi diri, ya. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi insya-Allah kita berhenti di sini, kita tangguh dulu untuk masa yang akan datang. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan ini, ya, untuk meneruskan lagi berkenaan dengan perkara yang keempat, iaitu akhlak para ulama salaf. Yang keempat iaitu ikhlas dalam beramal. Tak habis lagi, panjang lagi ceritanya tuan-tuan, ya. Jadi insya-Allah kita akan lihat sedikit demi sedikit, lama-lama kita akan khatamlah kitab ini insya-Allah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaat daripada perbincangan kita, dan mudah-mudahan, ya, kita dapat sedikit ilmu daripada apa yang telah kita kongsikan insya-Allah, dan kita dapat beramal dengan apa yang telah kita dengar insya-Allah. Mudah-mudahan, ya, ilmu ataupun apa yang kita dengar itu akan terus melekat di dalam fikiran kita dan juga di dalam, masuk ke dalam hati kita, dan mudah-mudahan insya-Allah ianya akan memberi cahaya kepada hati kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih atas kekurangan, terima kasih atas perhatian. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.